Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita tunggu penonton masuk dulu lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai, mesti tuan-tuan perempuan tu tertanya kan siapa ni? Okey. Okey, nama boleh panggil Cik Anis. Anis bos barulah untuk sesi kali kedua ni. Okey. Untuk hari ini, untuk Groomers TV hari ini, kita akan menjemput groomers kita daripada Miri Sarawak. Jom noh, Miri Sarawak. Iaitu Puan Nurul Ain Sulaiman. Okey, Puan Nurul Ain. Tapi sebelum tu, kita menjemput Puan Ain masuk. Anis dengan kata pertengahan Oktober ni dah boleh rentas negeri. Mesti tuan-tuan puan dah plan kan nak pergi mana kan? Okey, nanti kongsi tau kat komen kat bawah. Tuan-puan plan nak pergi kat mana tu. Okey, jadi jomlah kita mulakan program kita hari ni. Untuk maklumat semua, bersama dengan Cik Anis dan Groomers TV sesi kedua kali ini, yang mana kita menjemput ejen kita daripada Groomers daripada Miri Sarawak, iaitu Puan Nurul Ain binti Sulaiman. Sebelum tu, Puan Nurul Ain ni merupakan suri rumah dan mempunyai 2 orang anak comel. Okey, kita jemput Puan Nurul Ain masuk. Assalamualaikum Puan Ain. Waalaikumsalam. Hai. Puan Ain sihat ke? Alhamdulillah sihat. Macam mana hari ni? Okey. Hari ni okey lah tapi agak kelang kabut sebab itulah tak tahu tengok keadaan anak-anak macam mana kan. Dia macam alhamdulillah lah anak-anak pun semua behave. So okey. Hari ni okey. Puan Ain. Okey Puan Ain, ni ramai ni orang duk tengok kita ni. Okey Puan Ain, jomlah kita mulakan. Okey, Puan Ain, boleh Anis nak tahu sikit, sedikit macam mana Puan boleh join jadi groomers ni? Okay, macam mana saya boleh join jadi groomers ni dia agak menarik tau. Okay, jujur pada tahun 2019 tu anak saya baru umur 1 tahun lebih, anak yang sulung. Lepas tu macam masa tu saya cuba berniaga lactation cookies. Lepas tu ada kawan, rakan yang sama online business juga yang daripada Semenanjung, and then dia macam intro dengan saya berkenaan dengan grooming. So macam masa tu saya tak tahu lagi grooming tau. And then apa yang pertama sekali kita buat bila kita dapat tahu akan sesuatu produk atau satu brand, kita kena buat analisis ataupun kita buat research. So saya buat research ni, tengok dia punya info macam berkenaan dengan grooming ni kan, so macam agak tertarik. Jadi saya sejak daripada tu saya start masuk grooming sebab saya tertarik dengan dia punya seasoning. And then masa tu pula anak saya yang masa tu umur 1 tahun lebih, dia dah mula memilih makanan, fasa memilih. Jadi macam saya pun bingung, dah tak tahu nak buat menu macam mana lagi kan. Jadi itulah saya, why not kalau saya try dengan grooming sebab dia ada banyak selection kan. Walaupun dia dah umur 1 tahun lebih, dia tak semestinya untuk baby kan. And then start tu lah, saya start dengan yang sikit dulu lah. And then lepas tu saya macam dia menarik dengan konsep. Berminat lagi. Lepas tu saya rasa macam sebab dah jual lactation cookies, apa salahnya kalau saya tambah lagi baby food kan. Untuk mak dengan untuk anak sekali. Dari situlah saya mula dengan baby food. Okey, Puan Ain. Boleh tak Anis nampak macam kat belakang tu macam banyak sangat produk grooming tu. Puan Ain boleh kongsi sikit tak apa yang ada kat belakang tu? Oh, dekat belakang. Dia nak cakap lah semua ada. Semua ada. Dia buah beras, ada semua, and then even yang terbaru. Terbaru yang mi kismi ni, yang mi apa? Kismis. Kismi kismi tu. Lepas tu yang paling penting ada kicap, ada dia punya set 3-in-1 tu semua. Wah, menariknya. And then beras organik pun kita ada juga. Beras organik. Puan Ain,
dekat Miri Sarawak tu bukan sorry. The produk grooming yang mana yang selalu jadi best seller? Yang best seller kalau dekat Ya. dekat Miri lah. Nak cakap best seller tu banyak tau. Especially yang 3-in-1 Ria dengan Rio. Itu memang best seller termasuk dengan oat. Oat. Lepas tu macam biasa serbuk ayam dengan serbuk bilis. Tapi yang paling ramai yang best seller betul-betul lah set Ria dengan set Rio sebab kebanyakan mak-mak dia orang belum belum aware dengan grooming produk. Jadi macam of course lah mak-mak dia orang nak trial dulu kan. Mujurlah grooming ada keluarkan set ekonomi ni. Jadi senang kita nak bagi tahu dengan mak-mak. Sebab dia orang pun macam reluctant nak beli kalau single. Sebab cakap, oh takut anak saya tak dapat, takut dia alah kan. Takut dia tak nak. Okay, sebab itulah gunanya ada yang set 3-in-1 ni kan. Untuk introduce dengan mak-mak. So daripada yang 3-in-1 ni, dia orang akan untuk next purchase dia orang akan start ambil yang single. Okay Puan Ain dekat komen Mama tak okay. Hello, selamat petang Julian. Okay. Hai. Puan Siti Nur Hafizah Omar. Okay. Okay, sekali lagi Anis nak bagi tahu lah. Hari ini kita groomers agent kita daripada Miri Sarawak iaitu Puan Nurul Ain akan berkongsi serba sedikit berkenaan bisnes dan sharing moment on how Puan Ain kendalikan bisnes dengan family. Okay, Puan Ain. Seterusnya, macam mana permintaan produk makanan bayi di musim PKP dan sekitar kawasan Puan Ain? Okay, kalau pada awal PKP tu dia agak macam mana agak dapat sambutan juga. Masa tahun lepas, masa start of PKP tu ramai mak-mak dia orang panik bayi. So dia orang macam mula nak top up stok kan. So memang ramai jugalah alhamdulillah. And then bila dah macam start daripada yang PKP 2 dengan 3 tu agak slow. It's maybe sebab ramai orang pun dah start untuk saving. Asalnya lah. Tapi alhamdulillah lah untuk yang after yang MCO yang ketiga ni kan nampak macam sambutan tu ada lagi menggalakkan. Sebab saya pun macam terkejut juga sebab kadang-kadang dia macam slow sebab memang kalau kita berniaga ni dia akan ada turun dengan naik kan. Tapi macam kita asalkan kita konsisten saja kan kita share berkenaan dengan produk baby. Yang satu lagi sebab masa PKP ni kan ramai baby baru. Ramai baby baru. Banyak permintaan. Banyak permintaan. And then macam daripada saya punya regular customer yang lain pun mana dia orang yang sebelum ni yang beli lactation cookies, dia orang ada baby kan. So dia orang continue lagi beli yang seleksi for 6 months and then tambah lagi yang sampai 7 months punya kan. Lepas tu kan sekarang Groomy dah ada yang selection for 1 year for kids. Jadi alhamdulillah lah dia orang masih continue lagi. So sekarang kalau ikutkan macam mana dia punya sambutan tu alhamdulillah lah. Memang ada permintaan juga. Sebab sekarang sampai kadang-kadang pun macam kita terpaksa restock banyak-banyak juga. Sebab nak crop dengan dia orang punya request tu kan. Alhamdulillah. Okay Puan Ain. Boleh tak Puan Ain kongsikan sedikit macam waktu sekarang ni macam mana Puan Ain uruskan waktu COD, waktu postage, cara macam mana on Puan Ain conduct Puan Ain punya business tu hari-harian? Soalan ni agak macam mencabar sikit kan. Kalau nak cakap kita dapat manage masa tu susah sebab kita full time housewife kan. Tapi kalau macam saya setiap kali bila ada dapat macam order daripada customer, kalau macam untuk deliver penghantaran tu saya akan hire runner. Sebab kalau dekat Miri ni setakat ni belum ada lagi servis macam Lalamove ataupun Speedy yang untuk rider delivery tu. Kalau ada pun servis macam Grab servis tu dia ada tapi dia mahal sebab dia guna kereta, dia tak ada pakai rider motor. Jadi sebab macam kita hire runner kita sendirilah untuk keluar delivery tu. And then kalau pos pun kita pun hire runner untuk pergi untuk pos. Lepas tu
Kalau nak cakap manage tu, of course lah bila kita kena settle anak-anak dulu kan. Ya. Kita settle anak-anak dulu. Anak lagi penting. Kadang-kadang tu bila kita macam kita malam lah lepas anak-anak tidur baru kita buat packing ini kita buat kira stok semua masa tu. Sebab kalau siang dia orang aktif kan. Jadi biasanya malam saya akan buat packing semua packing order customer and kira stok. Ya. Biasa macam tu lah. Okey Puan. Okey. Macam apa selepas ni apa plan Puan dalam bisnes ni lagi? Plan yang Puan tengah rancang sekarang untuk kembangkan ke apa yang Puan dalam Groomy ni Puan dah keluarkan Groomy dari mana ke mana dah ke macam mana? Okay, soalan ni menarik juga tau. Ni macam, okay sebab saya baru 2 tahun dalam business baby food ni kan. Jadi banyak lagi saya kena belajar. Tapi apa yang saya punya target, saya nak macam kembangkan lagi tim dekat Sarawak. Wow. Saya punya target, saya nak kembangkan tim dekat Sarawak supaya dia orang boleh sebarkan macam manfaat dengan kebaikan pengambilan dengan dan pengambilan makanan berkhasiat. Lepas tu kita kalau dapat kita nak sama-sama spread itulah manfaat macam mana cara bagi pemakanan yang betul untuk bayi masa 6 bulan sampai 7 bulan macam tu. Kita nak macam kalau dapat kita nak tolong educate juga. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab ada setengah mak-mak lah dia orang masih confused nak bagi makanan awal 6 bulan untuk parent, untuk baby. Itu yang saya perasan lah, yang saya perasan setakat ni. Sebab saya selalu dapat mak-mak yang dia orang confused, dia orang tak tahu nak bagi apa untuk anak. Even ada yang anak yang 1 tahun pun dia orang dah bagi yang macam manisan. Dia orang dah bagi manisan, ini makanan yang yang dekat market tu kan. So saya punya target tu saya nak kembangkan lagi tim dekat Sarawak ni. And then kalau ada rezeki, saya cuba untuk masukkan dekat outlet. Doakan tau saya dapat. InsyaAllah. dapat nak masukkan lagi outlet market yang dekat sini. Ya, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Nampak dah tu gaya macam nak lagi berkembang, lagi jauh tu. Ya, insyaAllah. Sebab kalau dapat, kita nak bawa produk tempatan yang lagi-laginya 100% Muslim production masuk market macam brand lain kan. Itu yang bestnya Groomy sebab dia 100% Muslim production and then dia ada halal semua. Kalau dapat naklah cuba bawa dia punya market tu dekat market-market yang besar dekat sini kan. Supaya dapat masuk market tu lah. Ya. Kita tengah usaha jugalah. Tu Puan Ain dekat komen ramai tu semua mendoakan Puan Ain boleh bawa berkembang lagi bersama Groomy. InsyaAllah sebab saya betul-betul suka sangat dengan dia punya konsep Groomy ni. Betul. Itulah lagi pun dengan satu dengan dia punya macam nampaklah dia punya macam family punya circle macam tu and then positif. Itu yang kita nak lah. Jadi kita tak rasa macam pressure ke apa kan, seronok lah dengan Groomy. Okey Puan Ain. Hai semua. Hai Hazika Oman. Wah, ramai sangat yang tengok kita hari ni. Okey Puan Ain. Macam mana kalau ada ramai lagi yang macam mana penonton yang tengah tengok, tuan-puan tengah tengok ni nak contact Puan Ain kalau mereka nak join dan nak beli produk bersama Puan Ain? Saya ada FB dengan Facebook dengan sedikit. Ya, saya ada Facebook dengan Instagram. Facebook dengan Instagram saya dua-dua nama littlelady.myy, little.myy. Jadi boleh contact dekat situ and then contact dekat number 016-865-7387. Boleh DM, boleh inbox. InsyaAllah kita akan respon. Wow, banyak platform Puan Ain. Terbaik. Okey Puan Ain. Okey, untuk semua yang ingin menghubungi Puan Ain dan nak join Groomy, nak membina lagi kerjaya bersama Groomy, bolehlah
terus PM Puan Ain di platform IG ataupun Facebook dan nombor Puan Ain yang tertera. Okey. Hai semua. Ramai. Itu ramai. Thank you. Dah repeat lagi Puan Jasmine dan Jamil. Okey, boleh. Oh, kita boleh je kalau bawa cakap ni. Okey, masuk lagi Puan. Untuk semua penonton boleh komen dan share dekat bawah ni dan jangan lupa kongsikan lagi apa pengalaman puan-puan semua bersama Gloomy di komen kat bawah tu. Okey Puan Ain. Boleh tak Puan Ain boleh tak Puan Ain kongsikan lagi macam mana product knowledge yang macam mana Puan Ain approach customer untuk kenal dengan Gloomy tu? Saya ambil situasi kalau ada customer contact saya Ya. soalan pertama saya akan tanya dia punya umur anak dia lah. Kita nak kena tahu anak dia umur berapa, lepas tu nak tahu insider dia ada reaction, alah semua tu kan. Supaya kita boleh suggest produk mana yang sesuai. Contoh macam saya ada latest ni saya dapat mak ni dia cakap dia nak akan untuk naikkan berat badan anak. Jadi macam sebab dia cakap anak dia bila pergi check up tu bila PAR tu kan, yang level PAR yang budak tu memang kurang berat. Jadi kalau yang kurang berat ni kita akan suggest yang beras Explorer yang ada 5 jenis biji irin tu kan. Betul. Beras tu yang untuk naikkan berat badan. Jadi kalau macam saya untuk approach dengan customer, saya akan tanya dengan dia anak dia umur berapa, ada alahan ataupun tak. And then dia orang nak yang jenis serbuk ataupun dia orang nak jenis beras biji irin. Sebab ni dia ada banyak selection kan. Sebab ada mak dia cakap tak naklah serbuk, dia nak beras juga. Ada juga tau mak yang macam tu. Dia cakap dia nak beras, nak masak sendiri. Rasa dia kan dia nak cuba masak sendiri untuk anak. Jadi kita akan tanyalah dia prefer yang serbuk ataupun dia prefer yang beras. Biasa macam tu lah. Lepas tu kalau macam dia orang untuk yang biasanya kalau yang dekat-dekat nak umur 1 tahun tu dia orang akan tanya sebab anak dia orang masa fasa 9 bulan macam tu memang biasanya akan ada masalah pasal memilih. Betul. Pasal memilih makan. Jadi kalau yang macam tu kita akan dah yang ada latest ni kan, kita akan advise dia bagi macam satu kita bagi kalau yang macam memilih tu maybe 9 bulan tu pun dah boleh start bagi mi kan. Mi dengan kismi tu. Itulah tapi kita kena tanya is either dia orang dapat kunyah ataupun tak kan. Jadi kalau yang macam tu macam kadang-kadang kalau yang macam memilih tu kita bagi suggest jugalah sebab perasa untuk various-kan dia punya menu. Contoh macam kadang-kadang ada mak-mak umur yang macam tu 9 bulan macam tu dia orang masih bagi bubur. Dia orang tak various-kan makanan anak macam bagi contoh kan sekarang dah boleh bagi pasta ataupun bagi mie kan. Sebab ada mak-mak dia orang akan masih lagi bagi bubur ataupun dia orang bagi oats kan. Jadi macam budak pun bosan. Jadi kita akan suggest dengan dia yang seasoning yang macam pelbagai seasoning tu untuk masuk dekat dalam makanan anak lah. Campur. Tu saya punya suggestion lah. Betul tu Puan Ain. Dan kita banyak seleksi Gloomy sangat banyak untuk membantu ibu-ibu di luar sana yang busy, yang sibuk dengan kerja, yang ada urusan. Gloomy sangat membantu ibu-ibu di luar sana untuk memberi yang terbaik untuk anak mereka walaupun dengan ibu-ibu kat luar sana tu sibuk bekerja dapat bagi makanan yang terbaik dan berkhasiat. Betul, bukan ibu bekerja je tau. Even yang suri rumah pun dia pun selalu ada masa. Saya pernah tau ingredient masak bubur sampai 2 kali sebab hangus 2 kali. 2 kali hangus walaupun saya kat rumah je kan. Sebab bila kita bersuri rumah ni kita banyak buat kerja. Kita buat laundry, kita buat vacuum mop tu kan. Itulah saya pernah juga sampai 2-3 kali tu kena masak sebab hangus. Jadi macam untuk anak yang second ni kan, nasib baik saya memang dah dengan Gloomy kan. Jadi saya senang je lah saya masak bubur. Masak bubur dekat dalam macam dia punya ada yang slow cooker tu ke.
And then saya just tambah dengan dia punya seasoning. And then kalau tak rajin tu kita pakai bubur yang ada. Betul. Itulah sebab masalah hangus tu lah. Nasib baik ada benda ni yang bantu juga. Okey Puan Ain, Anis nak tahu anak bongsu Puan Ain tu umur berapa? 1 tahun 5 bulan. Wow. Favorite anak Puan Ain tu? Nama anak Puan Ain? Haziq. Haziq. Oh sedapnya nama. Dia dekat sikit dengan nama Hazikah tu kan. Hazikah. Ya. Hazikah selalu cakap macam tu. Dekat dengan nama dia. Kalau dia punya favorite tu kan. Dia suka tebok bilis. Dia suka rasa bilis tu. Lepas tu rasa bilis betul sangat sedap. Anis pun dah try. Best. Lepas tu dia suka oat. Oh yes. Gurmi. And then lepas tu salmon. Sama juga salmon. Lepas tu apa lagi kita bagi dekat dia? And then lettuce ni kita bagi yang mi kurma tu. Oh, dead mi kurma tu. Lepas tu kita bagi yang mi kurma tu sebab hari tu kan kita baru try kan, mi kurma tu baru keluar kan, and kita try masak. And then dia macam bila dia tengok abang dia makan kan, dia pun nak juga tau, dia refuse nasi. Dia refuse nasi, dia nak mi juga. Nasib baiklah mi yang kurma tu kan dia jenis yang tekstur lembut and then budak senang nak kunyah. Betul. Dan yang paling penting organik. Semula jadi. Dia tak ada tambahan yang macam pengawet, gula, garam macam tu. Tak ada bahan perasa tambahan lah. Lagipun kalau rasa yang mi kurma tu kan dia rasa lemak tu yang sedap. Tu yang rasa macam nak bertambah-tambah. Itu yang betul makan. Betul. Anak berselera, mami pun happy. Itulah. Sebab kita masak untuk kita boleh masak untuk anak sekali. Ya betul. Kita juga kita pun boleh makan sekali. Betul. Lepas tu sebab sekarang dah ada kicap tu kan. Kicap organik. Bila tambah kicap ni dia macam rasa dia lagi lemak. Rasa lagi kick lah orang kata. Itulah. Tak sah tak ada kicap kalau buat mi ke nasi goreng. Oh, memang best seller kicap tu kan? Alhamdulillah kicap dapat sambutan. Ya ni Puan Ain ada daripada Puan Hidayah Syahri, dia kata betul ramai mami yang cari beras untuk naikkan berat anak macam Puan Ain. Betul-betul. Beras tu memang lemak. Kalau dah rasa egg yang beras explorer tu sedap tau. Dia memang sedap sebab dia ada campuran yang millet tu and then red rice semua tu. Betul, daripada Hidayah Syahri juga instant bukan untuk mamis yang malas correction. Instant untuk mamis yang busy. Pantang betul kalau cakap instant tu orang malas. Okay, betul instant untuk mami busy. Porridge bubur gurumi sihat untuk anak-anak mamis. Betul. Bukan takkan baby je boleh tambah berat. Mami pun boleh tambah berat. Itulah. Lepas tu kalau mak-mak ni nak diet kan, bolehlah makan sekali, pakat makan. Boleh juga untuk satu keluarga pun okey sebenarnya. Sangat digalakkan lah. Sebab sangat berkhasiat. Even macam saya kadang-kadang pun saya masak guna yang 3-in-1 ni. Sebab dia set 3 sekali kan, dia buka sekali. And then yang menarik sekarang kan dah ada set Rafa dengan Rumi yang untuk menumis yang untuk aroma punya tu kan. Yang dia punya mushroom seasoning tu agak tempting lah. Suka kalau buat tumis sayur especially. Memang sedap. Betul. Produk Rumi ni juga sangat sesuai lah untuk kita bawa pergi travel, nak balik kampung, nak pergi jalan-jalan dengan anak, bersesian. Sekarang kan dah boleh kelak untuk yang terdekat. Dan tak lama lagi pun nak dengar macam boleh dah ni rentas daerah ni. Rentas negeri ni. Itulah, memang confirm boleh ke? Kita tak berapa sangat follow news dah sebab hari-hari ada perubahan kan. Lagi-lagi macam Sarawak kita orang selalu ada pertukaran SOP tu kita macam bingung dah. Apa, it's okay. Yang penting kita jaga kita duduk kat rumah kita ikut SOP. Itu je lah. Ya. Okay Puan Ain. Okay untuk penonton semua yang baru masuk, Kak Syah, Anis
kat sini kita daripada Groomers TV kita hari ni kita menjemput Puan Ain daripada ejen Miri Sarawak untuk sesi kedua kita ni. Dia jauh main kan. Okey. Jauh tinggi tu. Ya. Penonton-penonton semua jangan lupa tau like dan share dekat komen kat bawah tu. Kongsi-kongsi lah dekat adik-beradik tentang info-info terkini yang kita kongsikan dan ilmu-ilmu bisnes yang dikongsikan, share dalam Groomers TV kita hari ni. Boleh lah kita buat topak-topak ilmu sikit macam mana kita nak conduct bisnes tu. Okay. Puan Ain, kita pun dah nak sampai ke penghujung dah ni. Tapi tak apa. Dia rasa tak puas lah sembang Puan Ain, nak sembang lagi. Itulah. Ada tadi kan kita lupa kan yang tadi kita bincang tu. Kita cakap macam mana nak manage macam bisnes dengan rumah sekali tu kan. Okay, macam mesti ada orang macam dia orang kita sama macam kita punya experience sebab ramai sekarang ni mak-mak housewife dia orang join untuk online business. And then kebanyakan dia orang mesti ada masalah macam mana untuk manage business dengan rumah dengan anak-anak kan. Contohlah kalau macam saya punya part, bila setiap kali saya akan ada dapat WhatsApp ke ataupun DM ke apa-apa, dia macam kalau kita tak dalam keadaan bertenang untuk respon, it's better kita jangan respon dululah sebab kita nak jaga macam mana conversation kita dengan customer. Macam saya kan contoh, kita housewife, kita pagi-pagi pun memang akan serabut dengan keadaan rumah, dengan anak-anak kan. Jadi bila ada dapat WhatsApp tu, it's better kalau kita macam fast respon kan. Tapi kalau tak dapat, kita better hold dululah. Sebab kalau kita respon dengan customer dalam keadaan kelang kabut, serabut, nanti boleh akan jadi macam dia punya terganggu, macam tak best. Dia punya mood tu lain. Sebab kalau macam saya lebih prefer treat customer macam kawan. Kita akan macam macam kawan lah supaya tak ada rasa macam kekok. Tapi kadang-kadang kita tengok juga customer tu dia macam mana dia punya mood dalam WhatsApp tu kan. Kalau dia sepatah-sepatah tu kita kena reply juga yang apa yang dia nak lah directly. Tapi kalau kita tengok dia yang macam this, yang mingle-mingle yang boleh lagi untuk bawa berborak tu, kita boleh lah kita borak-borak macam tu kan. And then salah satu lagi, kadang-kadang tu macam untuk typing tu ada masalah kan. Kadang-kadang kita guna voice note pun kadang-kadang membantu juga. Dia membantu sebab bila kita voice note dengan macam customer, ini saya punya pendapat lah, bila kita reply dalam voice note, kita boleh bagi penerangan yang lebih jelas dan dia orang macam lebih percaya kita lagi lah, lebih trust kita lagi. Paling penting bagi saya untuk kita build a trust dengan kita punya customer. Sebab tu kalau tak dapat respon WhatsApp customer dalam keadaan kelang kabut tu tak apa. Lepas tu, lepas dah dalam keadaan pasal bertenang tu, baru kita respon balik customer tu. Kita cakap lah macam sorry ke apa lambat apa semua kan. InsyaAllah dia orang akan faham. Sebab yang penting kita kena dalam keadaan yang bertenang lah untuk respon. Harap orang faham lah macam mana saya maksudkan. Sebab macam itulah saya. Sebab kita trust dengan customer, ini kita nak cuba faham apa masalah customer kan. Betul tak? Betul. Anis pun faham. Ni pun ramai yang dah komen ni. Setuju Puan Ain daripada Dasyari. Customer trust is important. Betul. Sebab saya macam, saya nak cerita lah dalam 2 tahun saya dah buat bisnes online ni kan. Saya nampak ada juga return customer yang dari yang tahun lepas. Itu macam tunjukkan yang diorang trust kita tau. Ada juga customer, dia tahu barang kita jual tu ada jual dekat kedai baby tapi dia beli dekat kita. Faham tak maksud saya? Faham, dia macam yakin lagi. Dia macam benda walaupun dia pada orang yang sama tapi dia macam lagi best ke Puan Ain. Itu yang kita nak macam build relationship dengan kita punya customer. Macam saya, alhamdulillah ada beberapa yang dah jadi kawan, dah jadi close friend tau. And then orang pun masih juga continue beli dengan kita lah. So kita agak macam touching jugalah. And itu yang saya cakap tadi yang saya terkejut. Ada barang yang jual dekat kedai baby, even customer tu, ni experience saya lah, dia hantar gambar yang daripada kedai tu hantar kat saya tau. Dia cakap, ada tak benda ni? Dia cakap macam tu.
kita macam pelik lah. Dia ada pergi kedai tapi kenapa dia tak beri situ kan? Nama dia rezeki kan. Alhamdulillah lah, seronok juga. And then masa-masa PKP macam ni, macam COVID macam ni, ramai mak-mak dia orang prefer delivery. Sebab dia orang tak nak walk in kan. Ya, betul. Itu yang kita perasan lah. Sorry tau, cakap banyak. Tak apa, it's okay. Ani suka dengan Puan Ain punya penerangan tu. Dia macam urge-kan lagi kita untuk nak beli dan rasa macam best lah. Dia macam best lah. Kita kalau cakap tak berhenti, pas sikit. Okay. It's okay, Puan Ain. Puan Ain, ada orang, ada ni viewers request. Puan Ain nyanyi ke jap lagi? Boleh ke nak nyanyi? Siapa tu? Siapa tu? Tak nak lah. Puan Ain malu. Sebab ni bukan program menyanyi tau. Tapi boleh je Puan Ain kalau nak berkongsi sedikit lagu-lagu Puan Ain. Aduh, susahnya. Tak nak lah. Okay. Untuk penonton yang baru masuk dan yang nak join, Puan Ain boleh, penonton yang berada di Sarawak yang nak join boleh contact Puan Ain dan kita sertakan sekali nombor phone dan IG Puan Ain untuk penonton-penonton tuan-puan muam yang tuan-puan yang ada dekat Sarawak tu. Okay. Yalah. Boleh tak kita nak cakap sikit dengan orang Sarawak, Cik? Boleh. Kalau ada kita orang yang daripada Sarawak tonton. Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk follow FB dengan IG kami littlelady.my and then jangan lupa juga untuk follow and add FB Groomie Malaysia untuk dapatkan lebih info berkenaan dengan makanan-makanan baby yang sihat untuk baby. And then jap lah. Tiba-tiba tak ada idea. Tak apa. Sebab kita pun santai-santai je ni. Okay Puan Ain, ada kata-kata terakhir tak untuk viewers yang tengah tengok tuan-puan yang ramai ni tengok kita ni. Wow, komen sayang kita. Apa? Daripada Puan Jasnita Jamil. Okay. Okay, kami sayang Groomie. Okay, ada juga yang komen balik kampung nanti bolehlah order makanan kat Puan Ain. Mesti. And then Boleh. Ini boleh. InsyaAllah boleh. Ada Puan Ain kata-kata terakhir untuk penonton yang tengok ni? Kata terakhir macam mana It's just macam saya harap dia macam ni lah. Saya harap Groomie ni akan lebih berkembang and then akan dapat masuk banyak lagi dekat pasaran dekat Malaysia ni sebab kita nak juga tengok macam produk Groomie tu dekat rak-rak market besar kan. Hopefully insyaAllah lah dapat sebab kita kenalah bangga dengan kita punya local product, betul tak? Betul. And then for those yang ada berminat untuk join baby food, it's just macam kami pun pendapat lah. Sorry kita cakap Sarawak. Boleh. Okay, kalau ada orang yang berminat mau join baby food, paling penting kita orang mesti mau tahu is either kita orang minat si mau jual barangnya and then kita orang mesti mau tahu nya pun background sesuatu produk. Contoh, kalau kita orang berminat dengan Groomie, first thing first kita orang mesti tahu nya pun background, kita orang mesti mau ambil tahu apanya pun production Groomie semuanya. Jadi kadang-kadang bila kita buat research, ia akan lebih meyakinkan kita untuk menjual produknya. And then yang paling penting bila kita join sesuatu untuk buat bisnes, is best kalau kita ada minat. Jadi bila kita ada minat, kita pun akan rasa happy untuk menjual and then kita pun rasa macam senang untuk deal dengan customer. That is my opinion lah. Pada sesiapa yang ada interested untuk join baby food. Jadi kena tahu produk tu punya background, everything semua. Dia tahu dia punya minat tu supaya dia boleh konsisten. Betul Pak Ain. Okay, sampai sini sahaja Groomers TV.
TV kita sesi kedua kita hari ini. Okey. Terima kasih Puan Ain sudi meluangkan masa berkongsi dengan Groomy dalam Groomers TV kita hari ini, macam mana Puan Ain handle business, macam mana Puan Ain uruskan packaging semua daripada awal sampai habis, dan experience Puan Ain sepanjang berbisnes dengan Groomy. Okay. Saya thank you dekat Groomy sebab bagi chances ni, sebab kita pun seronok juga bila dapat communicate dua hala macam ni. Memang seronok jugalah. Bila Groomy buat benda macam ni, dia bagi peluang kepada ejen-ejen yang lain untuk macam mana untuk promote lebih lagi, untuk cakap lebih lagi dia orang punya experience and then share dia orang punya tips business apa semua macam tu. Agak menarik lah program ni. Terima kasih juga tuan-puan yang tengah menonton ni daripada awal sampai habis. Ramai ke? Thank you. Ramai juga yang tengah tengok ni. Terima kasih juga meluangkan masa dengan Cik Anis dalam Groomers TV. Thank you. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam live akan datang dan waktu dan tarikh yang akan ditentukan. InsyaAllah. Thank you. Thank you everyone, and then keep follow Groomy. Yeah. Okay, terima kasih semua. Nikmati detik bahagia bersama Groomy. Thank you. Bye. Assalamualaikum.